Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jelas ke suara saya? Jelas. Okey. Okey, so sebelum kita masuk kepada lecture untuk hari ini, so saya ada janjilah dengan Chan, okey, dan juga mungkin beberapa pelajar lain yang tak dapat jawab untuk apa, kes yang melibatkan, URS, unrestricted in sign, macam mana kita nak compute, okey, dengan menggunakan Excel solver. So saya cuba tunjuk sekejap. Sekejap, okey, boleh nampak ke? Boleh. Okey, so cuba tengok contoh dekat sini. Okey, so kalau tengok ni contoh untuk, kita solve guna solver bagi problem yang melibatkan URS. Okey, sebagai contoh pertimbangkan the following function. So kita nak maximize function Z, okay, with respect to two constraints dan juga melibatkan x1, x2, URS, okay, unrestricted in sign. Okay, so formulationnya adalah seperti biasa. So kita kena jadikan URS itu, gantikan dengan two variables. So different between two variables. Contohnya x1 akan jadi x1 prime sebagai contoh dan juga x1 double prime. Kan sebagaimana awak tengok dalam kolom F itu, so x1 akan jadi x1 prime minus x1 double prime. Dan juga x2 akan jadi x2 prime minus x2 double prime. Yang ni dari segi notation terpulang lah. So optional. Sama ada awak nak guna x1 plus minus dengan x1 minus ataupun sebagainya. Sebagai contoh dekat sini saya guna notation seperti mana berikut. So x1 saya ganti dengan x1 prime minus x1 double prime. So ideanya macam mana kita nak solve guna solver ni, just awak masukkan seperti biasa. So since kita dah ada additional variables, so kita boleh set lah sebagaimana berikut. Kan, yang ni semua decision variables. Instead of x1, x2, so kita gantikan dengan x1 prime, x1 double prime. Begitu juga untuk x2. So yang ni sebagai contoh, saya set dulu equal to kosong semuanya. Dan kita tahu x1 equal to x1 prime minus x1 double prime. Begitu juga untuk x2. So yang ni decision variable yang kita nak cari. Yang ni kita boleh ganti straightforward lah nanti. Dan juga function, jangan lupa so function pun melibatkan, sebagai contoh dekat sini 8x2, so kita kena gantilah 8 times dengan so x2 prime minus x2 double prime kan. So seperti biasa, so kita set objective function. Begitu juga untuk constraint. So kalau tengok dekat situ x1, so kita gantikan dengan x1 prime minus x1 double prime. Begitu juga untuk x2 dan seterusnya. Yang penting dekat sini akan ada additional, so additional 4 variables lah untuk x1 prime, untuk x1 double prime, x2 prime dan juga x2 double prime. So daripada 2 constraint yang asal, akan jadi 6 constraint. So seperti biasa, awak just run je lah, tak ada masalah yang ni.
Okay, so run sebagai contoh, saya cuba run dekat sini. Okay, so yang penting awak kena set betul-betul lah kat sini. So changing variable ini merujuk kepada variable yang decision variable. Okay, so minggu lepas so saya tak set satu part ni. So sebab tu kita cuba run, kita tak dapat. Okay, so ideanya kita kena set changing variables ini merujuk kepada decision variables. Okay, masukkan objective function. Okay, dan juga semua constraint yang kita dah set. Kan, kita solve. So kita akan dapat the following solution lah. Okay, untuk unrestricted insign. Okay, so yang lain-lain tu awak boleh cuba. Okay, so cuba berdasarkan kepada exercises yang ada dalam buku teks. Okay, untuk dapatkan jawapan. Okay, ataupun awak boleh test juga untuk yang melibatkan unrestricted insight ni dalam beberapa exercises yang kita dah pernah buat untuk double check dia punya jawapan. Boleh? So yang lain-lain pun samalah untuk degeneracy, straightforward, tak ada masalah. Okay, just masukkan seperti biasa dan awak compute, awak akan dapatlah solution dia. Okay, so kalau URS ini yang melibatkan ada big M ke tak ada big M. Okay, so dalam computation yang melibatkan software packages ataupun Excel ini, so kita just masuk straightforward. Okay, tanpa tambah select variable, surplus variable ataupun artificial variable. Okay, cumanya untuk case URS ini saja kita kena quantify dia sebagaimana saya explain tadi. Okay, so saya rasa itu tak ada isu lah untuk URS, sama juga seperti kes-kes yang lain. Okay ke? So ada beberapa soalan berkaitan dengan URS ini? Yang lain-lainnya awak boleh tengok balik lah kan. So yang ni kita dah bincang. So yang ni pada minggu lepas yang saya cakap saya tak boleh nak run sebab yang ni lah kita tak set decision variables ini dalam changing variable. Okay, so dekat sini. So kita perlu set. Okay, so kita perlu set baru kita akan dapat run lah. Okay, so kita akan dapat jawapan seperti berikut. Okay, so awak boleh explore yang ni dan juga awak boleh gunakan solver ini untuk solve group assignment awak. Okay, so optional lah sama ada awak nak guna solver ataupun lain-lain software packages. Okay kan semua? Okay, doktor. Okay kan? Okay. So, okay, itu berkaitan dengan okay, so Excel solver. Okay. Okay. Okay, so hari ini saya nak masuk berkaitan dengan quadratic programming. Okay, especially theory and algorithm. Okay, sebagaimana yang saya dah explain di dalam video yang saya share pada semalam. Okay, so saya ada share dua video. Okay, so video pertama berkaitan dengan general explanation lah apa yang kita akan belajar dalam chapter ini. Dan juga video kedua kita dah tengok beberapa exercises. Okay, so basically chapter 3 adalah berkaitan dengan quadratic programming, theory and algorithm. Okay, ataupun dalam buku teks chapter 7. Okay, so sebelum kita masuk kepada chapter 7 ini, so awak boleh tengok dalam chapter 1 dalam buku teks. Okay, so sekejap. Chapter 1.
Okay. So, sebagai preliminary, awak boleh tengok dekat chapter 1 ini berkaitan dengan optimization. Okay, so especially berkaitan dengan apa yang kita dah discuss berkaitan dengan okay, feasible region. Sekejap saya transfer. Okay, so basically kita just nak discuss berkaitan dengan quadratic programming. Okay, so based on quadratic function. Okay, so untuk dapatkan balik idea berkaitan dengan optimization ini, awak boleh baca balik lah dalam chapter 1 ini. So dia dah bagi secara general overview. Okay, so definition bagi optimization. Okay, so apa yang penting sama juga untuk case linear programming. Dalam case quadratic programming, so kita akan sentuh juga berkaitan dengan okay, so konsep feasible region ini. Okay, yang mana formed by a set of constraint. Okay, so feasible region. Dan of course objective function seperti biasalah. Okay, so untuk quadratic programming, objective function based on quadratic function. Okay, so the highest degree is degree 2. Okay, so untuk case yang feasible region, so kita akan dapat find the solution, sama ada single solution ataupun infinitely many solution. Okay, so kalau tak ada solution, sama ada dia infeasible ataupun unbounded. Okay, so boleh check balik yang tu. Dan dalam video yang kedua, kalau tak salah saya ada share berkaitan dengan untuk case, especially dalam buku teks ini kita fokus kepada minimization problem. So of course dekat sini kita nak tunjukkan bahawa okay, untuk case yang melibatkan exist solution, okay, so for minimization problem, so of course x star ini, the function of x star mesti less than or equal to, okay, so function of x. Okay, so for x element of S. Okay, so S element of feasible region lah untuk solution yang single ataupun infinitely many solution. Okay, dan term yang perlu kita tengok balik adalah berkaitan dengan global minimizer dan juga strict global minimizer. Okay. Begitu juga untuk case local minimizer dan juga strict local minimizer. Okay, so cuba check apa yang dimaksudkan dengan global, apa yang dimaksudkan dengan local. Okay, apa yang dimaksudkan dengan strict, apa yang dimaksudkan dengan non-strict. Okay, so basically kalau strict global minimizer, okay, represented by sign, okay, inequality seperti berikutlah. Okay, so less than untuk strict. Okay, manakala untuk yang general, okay, kita ada less than or equal to. Okay, strict ni maksudnya kita katakan dia sebagai just single solution lah. Okay, so kalau untuk yang less than or equal to, so mungkin dia akan ada beberapa solution. Okay. Okay, so yang membezakan di antara global dan juga local, okay, so ini kita just recap balik apa yang dah saya discuss dalam video yang lepas. Okay, so untuk global, kita katakan set itu adalah set yang feasible, tapi dia tak terhad kepada certain region. Okay, so certain region ini represented by ball lah. Okay, so kita katakan sebagai ball. Okay, yang mana centernya adalah kita punya solution X star ini. Okay, so open ball, so maksudnya ni adalah radius. Okay, epsilon. Okay, untuk case ini kita just
instead of kita assume problem ini X element of S, okay, so maksudnya solution dia adalah feasible solution yang tak terhad. So sekarang ni kita terhadkan solution ini kepada certain region. Okay, so region ini. Region yang mana epsilon adalah rujuk kepada dia punya diameter. Melibatkan dia punya jari. Okay, ataupun radius. Okay, so untuk specific region ini, okay, specific region, okay, kita katakan dia sebagai local minimizer ataupun strict local minimizer. Okay, so maksudnya dia tertakluk kepada certain region, specific region. Okay, so kalau global tadi kita just assume dia tak limited kepada specific region. Okay, dan awak boleh tengoklah yang ni just distance. Okay, Hamming distance ataupun any distance di antara X dan juga X star. So X star adalah kita punya solution, optimal solution, dan X, okay, so certain value, okay, dalam region ini. Okay, itu secara general apa yang dimaksudkan dengan global, apa yang dimaksudkan dengan local. Okay, to put into simple perspective, okay, so local minimizer kita just strict into certain region, manakala global, okay, so kita tak state specifically region dia. Okay, so yang tu applicable untuk case linear dan juga non-linear lah. Okay, so secara umumnya kita tahu non-linear problem ni adalah untuk objective function yang mana functionnya adalah non-linear function degree n. Okay, so fx, okay, so equal to xn, okay, so plus dan seterusnya. Okay, secara umum. Manakala untuk quadratic function, so the highest degree adalah x to the power of 2 lah. Kan, seperti mana yang awak dah sedia maklum. Okay, dalam konteks kita sekarang, kita akan fokus hanya kepada quadratic function lah. Okay, so the highest degree is 2. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita boleh divide, okay, quadratic function ini kepada general form dan juga standard form. Okay, so general form based on a set of equation lah. Okay, seperti biasa. Manakala standard form diberikan oleh persamaan 1.4 ini. Okay, kalau tengok a more general optimization problem is quadratic optimization. Okay, so the objective function is quadratic function. So dalam konteks yang kita nak bincang sekarang adalah quadratic function adalah merujuk kepada objective function manakala constraint diberikan oleh, okay, so constraint seperti berikut. So maksudnya constraint just linear function tetapi objective function adalah quadratic function. Okay, so itu yang kita akan fokus dalam chapter ini. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak form expression ini. Okay, so standard form ini daripada general form. Okay, yang tu kita akan bincang sekejap lagi lah. Okay, cumanya daripada sini, daripada expression 1.4 ini, so cuba awak perhatikan. Okay, so for the given function, minimize the following function. So kita tahu bahawa Q ni adalah merujuk kepada square matrix, n by n matrix. Okay, so dia quadratic function sebab dia melibatkan, okay, so x square, kita ada 2x times x. Okay, so plus C transpose X. Okay, manakala A untuk constraint, A adalah merujuk kepada matrix M by N. Okay, so B merujuk kepada vektor Rm dan C vektor Rn. Okay, so kita boleh represent
Okay, function ini sebagaimana berikut. So, X transpose QX equal to 1/2 X transpose Q plus Q transpose X. Okay, yang mana simetrix adalah merujuk kepada persamaan berikut. So, QIJ just equal to QJI. Okay, ataupun Q equal to Q transpose. Okay, merujuk kepada simetrik. Okay, dan daripada expression 1.4 ini, so kita boleh tentukan bahawa function ini adalah function positive definite, positive semi-definite, negative definite ataupun negative semi-definite based on, okay, so basically two approach untuk kita tentukan. Okay, so kita akan tengok two approaches tersebut adalah merujuk kepada kaedah eigenvalue dan juga kaedah leading principle minor ataupun based on Sylvester's criterion. Okay, so kalau ingat balik apa yang dah ada dalam video yang saya dah share. Okay, so sekarang kita cuba masuk kepada chapter 7 ini. Okay, so ini seperti yang kita explain tadi lah. Okay, 7.1 based on standard expression. Okay, so cuba kita tengok. Okay, so untuk expression 7.1 tadi. Okay, so kita cuba tengok theorem. Okay, so the function fx is so 1/2 times x transpose qx. Okay, so x adalah vector, q adalah matrix, n by n matrix. Okay, so plus c transpose x. Okay, so the following function is a convex function if and only if q is symmetric and positive semi-definite. Okay, so two keywords here adalah symmetric dan juga positive semi-definite. Okay, dan juga kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan convex function ini. Okay, sebelum ni kita dah discuss convex function adalah merujuk kepada region, feasible region. Okay, so closed feasible region yang mana di dalamnya ada optimal solution. Okay, so the same way for quadratic function. Okay, so the given quadratic function adalah convex function apabila, okay, so Q adalah symmetric dan juga positive semi-definite. Okay, so tadi kita katakan bahawa, okay, so keyword dia adalah Q symmetric dan juga positive definite. Okay, sebelum tu kita tengok general form. A quadratic form is of n variables is a function. Okay, so kita nak, sebelum tu kita nak tengok dulu macam mana kita boleh come up with this expression untuk quadratic function. Okay, so first thing first kita nak tengok this expression dan kita nak relatekan dia dengan convex function. Okay,
dan juga kita nak relatekan dia dengan symmetric dan juga positive definite. Okay, so kita go one by one. So kita tengok quadratic form. In general, a quadratic form for n variables is a function. Okay, so secara umum diberikan oleh expression seperti berikut. Okay, so X transpose QX. Okay, where, sebagaimana kita tengok tadi, Q is n by n matrix. Okay, ataupun square matrix. Okay, then there is no loss of generality in assuming Q to be symmetric. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan symmetric? Okay, symmetric adalah apabila Q equal to Q transpose. Okay, itu yang pertama. Okay, if Q is not symmetric, okay, so if Q is not symmetric, okay, so Q not equal to Q transpose, then kita perlu replace okay, we need to replace it with symmetric matrix. Okay, so macam mana kita nak jadikan, okay, so Q yang not symmetric, okay, so ini not symmetric, okay, so not symmetric. Macam mana kita nak jadikan dia symmetric? Okay, so of course kita boleh gantikan dia dengan Q naught. Okay, yang mana Q naught adalah just average bagi, okay, so not symmetric matrix. Okay, so Q plus Q transpose. Okay, then kita akan dapat, okay, dekat sini, okay, so X transpose QX. Okay, so Q naught adalah symmetric. Okay, so sekarang ni Q naught adalah symmetric. Then kita dapat tulis sebagaimana berikut. X transpose 1/2 Q plus 1/2 Q transpose X. Okay, so itu idea dia. So idea dia kalau untuk case non-symmetric, okay, so Q not equal to Q transpose, so kita just take average of Q and Q transpose, okay, untuk jadikan dia symmetric. Dan kita boleh pastikanlah dekat sini,
Okay, so Q exactly equal to Q transpose, Q not transpose. Okay, sebagai contoh, untuk yang symmetrics, Q given by, okay, so 1, 0, 0, 1. Okay, so kalau kita find Q transpose, okay, so kita akan dapat exactly sama lah. Okay, so 1, 0, 0, 1. Okay, then Q equal to Q transpose. Okay, kita katakan dia sebagai symmetric. Okay, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, untuk Q yang not symmetric, so kita boleh tengok sebagai contoh 1 minus 4, 0 and 1. Okay, so kalau awak find dia punya transpose, so awak dapati, okay, so dekat sini kita akan dapat, okay, so 1 minus 4, 0 and 1. Okay, then Q not equal to Q transpose. Okay, then not symmetric. Okay, jadi macam mana kita nak jadikan dia symmetric? Kita gantikan Q not equal to 1/2. Okay, so times Q plus Q transpose. Okay, then awak boleh. Okay, so cuba. So yang ni awak akan dapat, okay, so 1 minus 4, 0, 1. Okay, so plus 1 minus 4, 0, 1. Okay, so 1/2. So akan dapat, okay, so 2 minus 4 and 2. Okay, ataupun kita akan dapat, okay, so 1 minus 2 minus 2, 1. Okay, so kalau awak check yang ni, so Q not equal to 1 minus 2 minus 2, 1 ini. So awak akan tengok bahawa Q not transpose adalah symmetric. Okay, so 1 minus 2 minus 2, 1. Okay, so symmetric. Kan, itu kita nak jadikan dia symmetric. Okay, then nak relatekan dengan expression yang ni tadi. Okay, so this expression. So kita just assume bahawa Q dekat sini adalah merujuk kepada, okay, so Q dekat sini merujuk kepada symmetric matrix. Okay, so Q is symmetric. Okay, sebagaimana tertulis kat sini, Q is symmetric, then Q equal to Q transpose. Okay, dan kita boleh tuliskan sebagaimana persamaan berikutlah. Okay, so for Q equal to Q transpose, so kita boleh simplify formula yang ni tadi kepada formula yang ni. Okay, so 1/2. Boleh ke? Okay, so for any Q, okay, so for any Q tadi, kita katakan for any Q 1001, okay, so plus in case of symmetric 1001, okay, so divided by 2, so kita tetap akan dapat, okay, so 1001 dekat sini. Okay, so ideanya dekat sini kita just nak tunjukkan bahawa for this expression, okay, in case of Q is symmetric, so kita boleh wakilkan dengan persamaan berikut. Okay, ataupun yang ni untuk awak nampak, okay, just equal to
Okay. Okay, then itu kita tengok symmetrics. Okay, so definition bagi symmetric matrix adalah apabila Q equal to Q transpose. Okay. Satu lagi kita nak tengok berkaitan dengan positif semi-definite yang dekat sini. Okay, so positif semi-definite. Okay, so theorem ni can be formed apabila Q adalah symmetric. Kita dah check Q symmetric dan juga kita perlu check Q adalah positif semi-definite. Baru dia dikatakan sebagai convex function. Ataupun kita boleh solve untuk find minimizer dalam konteks ini. Okay, so itu secara general. So kita akan tengok. Okay, untuk tentukan positif semi-definite ataupun positif semi-definite, okay, tentu kita katakan dia sebagai kita nak tentukan definiteness of matrix. Okay, so definiteness of matrix Q okay, so a quadratic form X transpose QX. Okay, so for Q equal to Q transpose, it is said to be positive definite if, okay, so X transpose QX greater than 0. Okay, so for all non-zero vector X. Okay, so itu adalah general definition untuk positive definite. Okay, seperti mana yang saya highlight tadi. So untuk positive semi-definite, so straightforward lah. Okay, so for positive semi-definite, okay, instead of greater than, so kita ada sign greater than or equal to. Okay, positive semi-definite greater than equal to 0 for all. Okay, so yang ni termasuk dengan 0 lah. So for all vector X. Okay. Dan untuk negatif, okay, so daripada sini awak boleh, okay, so boleh perhatikan lah. So untuk case negative definite dan juga negative semi-definite, okay, so negative definite dan negative semi-definite. Okay, so kita just berubah dari segi sign ini. So less than or equal to. Okay, so positive definite. Okay, so positive definite greater than or equal, greater than 2. Negative definite just less than 0. Okay, so untuk positive semi-definite greater than or equal to
Okay, so untuk negative semi-definite, okay, so given by less than or equal to expression. Okay, so kita akan tengok example untuk positive definite ataupun definiteness bagi matrix ini. Okay, so sebelum tu, based on example yang tadi, so cuba kita tengok. Based on example yang tadi, kita dah tunjukkan bahawa untuk case, okay, so example 2 ini, okay, so daripada Q not symmetric, kita boleh jadikan dia symmetric dengan take average. Okay, average bagi non-symmetric matrix. So kita akan dapat Q naught, yang mana Q naught ini adalah symmetric. Okay, so sekarang ni kita nak relate dengan expression ataupun theorem yang saya highlight dekat sini. Okay, so kita nak highlight adalah the given function, okay, quadratic function adalah convex function apabila dia memenuhi kedua-dua syarat, iaitu Q symmetric dan juga positive semi-definite. Okay, so untuk case not symmetric matrix, so kita boleh jadikan dia sebagai symmetric, tapi adakah dia akan memenuhi theorem yang tadi? Okay, so satu, kita dah jadikan dia symmetric, okay, sebagaimana berikut. Okay, so daripada example 2 tadi. Okay, so in order to theorem di atas tadi dipenuhi, okay, so symmetric matrix mesti dipenuhi. Okay, so kita dah jadikan dia sebagai symmetric, okay, dah memenuhi, tapi kita kena check pula positive definiteness. Okay, macam mana kita nak check positive definiteness? Based on explanation tadilah. Okay, so dalam konteks kita tadi, theorem tu adalah dinyatakan bahawa Q mesti positive semi-definite. So maksudnya kita kena tunjukkan bahawa X transpose QX greater than or equal to 0. Kan? So sekarang ni macam mana kita nak tunjuk? Okay, so sebagai contoh, untuk permulaan ini kita just let X, okay, so vector X, okay, so expression untuk vector sebagaimana berikut lah. Okay, so vector, okay, so untuk mudahkan penulisan dalam, okay, dekat sini, so saya just let X ini sebagai vector. Okay, okay, so X katakan sebagai 1, 1 transpose. Okay, so kalau awak compute, okay, so yang ni, okay, so given Q ni, Q naught tadi, so awak akan dapati, okay, so 1, 1 times 1 minus 2 minus 2, 1. Okay, so times dengan 1, 1. Okay, so equal to, cuba kira berapa dekat sini? So kalau awak compute, awak akan dapat okay, so minus 2. Okay, so cuba relate dengan statement ini tadi. Okay, so maksudnya walaupun dia symmetric, tapi dia tak memenuhi positive definiteness. So sepatutnya positive definiteness, positive semi-definite dia mesti greater than or equal to 0. Sedangkan dekat sini kita dapat X transpose QX less than 0, iaitu minus 2. Okay, dan kita katakan bahawa matrix ini, Q ini, okay, so Q ini ataupun general expressionnya adalah quadratic function. Okay, so not convex set. Okay, so not convex set dalam arti kata lain, dia not
not minimum lah. Okay. So dalam arti kata lain, general sense, convex ni refer kepada mean. Okay, so kita nak find minimizer. Okay, so convex function, mean function. So kita nak find minimizer bagi the given function. So kita kena check matrix tu adalah symmetric. Okay, dan juga dia mesti memenuhi positif semi-definite. So at least. Okay, so kalau positif definite, so kita katakan dia sebagai strict solution lah. Boleh ke? Boleh. Okay, so cuba tengok contoh yang lain. Okay, andai kata kita terus implement. Okay, kita terus implement instead of kita ambil Q0 tadi. Okay, so cuba kita apply straightforward kepada Q. Okay, so Q tadi diberikan oleh, okay, so 1 minus 4, 0, 1. Kan, so X transpose QX. Okay, so mesti greater than or equal to 0. Okay, so kalau awak based on the same example tadi, so kita ambil vector X, 1, 1. Okay, so awak compute, awak akan dapat dekat sini minus 2 juga solution dia. Okay, so less than 0. Okay, dalam arti kata lain, syarat ataupun theorem yang saya tulis kat sini adalah merujuk kepada, okay, case untuk Sylvester's criterion. Okay, sekejap saya cari. Okay, so theorem ini merujuk kepada Sylvester's criterion. Okay, so saya cuba repeat lagi sekali. Okay, so sekarang ni based on expression 7.1 ini. Okay, so kita nak find minimizer. Okay, so minimizer dalam erti kata lain, in case of yang melibatkan constraint ataupun yang tak melibatkan constraint. Okay, kita katakan dia sebagai convex function. Okay, so in order to get the minimizer, dia mesti convex. Okay, so function tu mesti convex. Kalau tak convex, dia akan sama ada invisible ataupun unbounded. Okay, saya ulang lagi sekali. So kita nak find minimizer. So of course kita nak find minimizer yang convex function. Yang mana kita ada solution untuk optimal ataupun minimizer tersebut. Okay, so kalau dia tak convex, so maksudnya dia tak optimal. Okay, ataupun dalam arti kata lain dia mesti invisible ataupun unbounded. So sekarang first thing first, untuk find minimizer, so kita kena pastikan bahawa the given function, quadratic function at hand, mestilah convex function. Okay, so in order to get the function is convex, to check the function is convex ataupun tak, so kita kena check dua perkara tadi, symmetric matrix dan juga positive semi-definite. Okay, so dia ada nyatakan tak kat sini? Boleh ke set any solution? Any question so far? So far no. Okay, sekejap saya. Okay, so dekat sini. So boleh tengok dekat sini. Okay, so kita cuba go through one by one. Okay, so a more general optimization problem is
a more general optimization problem is quadratic optimization. Okay, quadratic function. Ataupun kita panggil juga sebagai quadratic programming. Okay, so the objective function is quadratic function. Okay, so standard form. Okay, so ni saya kata tadi, standard form diberikan oleh persamaan 1.4. Okay, so kalau untuk case general form, kita akan tengok nantilah contoh. Okay, so general form, katakanlah, okay, so x kuasa 2 plus, okay, so x2 kuasa 2 plus x1, x2, okay, so plus sebagainya. Okay, so yang ni dalam bentuk expression macam ni kita katakan sebagai general form. Tapi kalau kita dah formulate kepada expression 1.4 ini, ataupun especially yang ni, okay, kita katakan ni sebagai standard form. Okay, so standard form dan general form. So kita akan tengok contoh sekejap lagi. Okay, so ini yang saya explain tadi. Okay, so for Q symmetrics, so kita boleh wakilkan, okay, so X transpose QX, okay, dengan average bagi Q plus Q transpose. Okay, dan cuba tengok yang seterusnya. Objective function of the problem 1.4 is convex function. Okay, so yang ni yang saya nak highlight tadi. Objective function of the problem 1.4 is a convex function of X when Q is positive semi-definite matrix. Okay, yang kita check tadi. Okay, based on expression yang ni. Okay, dia mesti greater than or equal to 0. Okay, in case of semi-definite. Kalau case positive definite, okay, so dia akan jadi greater than 0 sajalah, strict condition. Okay, so for all y, okay, so this condition is equivalent to Q having only non-negative eigenvalues. Ini kita akan tengok nanti. Okay, so when this condition is satisfied, the quadratic programming problem is convex optimization. Okay, so maksudnya kita ada solution lah. So convex optimization, dalam arti kata lain, dia mesti positive semi-definite matrix dan juga mesti symmetric. Okay, so tu secara general. Okay, so untuk check definiteness bagi matrix tadi, okay, so theorem ini dikenali sebagai Sylvester's criterion. Okay, untuk kita check definiteness bagi matrix tadi. Okay, itu cara yang pertama lah. Okay, so untuk kita check definiteness of matrix, satu kita based on Sylvester's criterion. Okay, so kita tengok contoh lagi satu untuk Sylvester's criterion ini. Okay, so sebagai contoh, okay, so example, given the following matrix. Okay, so Q equal to 1 minus 1 minus 1, 1. Okay, so 2 by 2 matrix, square matrix. Okay, so cuba check. So for all, saya tulis kat sini. Okay, so determine matrix Q. Okay, so either positive, semi-definite, or not. For, okay, vector X, okay, ataupun X1, X2. Okay, so element of real number.
Okay, macam mana kita nak solve soalan ini? Okay, so in order to satisfy theorem tadi, untuk find minimizer, kita kena pastikan bahawa dia adalah convex. Okay, to find min bagi problem, okay, so for the given function, quadratic function, okay, so kita mesti check convexity dia dulu, convex or not. Okay, so in order to check the convexity, so kita kena check Q equal to Q transpose, okay. Okay, symmetric matrix ataupun positive semi-definite. Okay, so cuba check. Okay, so matrix Q dekat sini symmetric ataupun tak? Dia memenuhi yang ni ke tak? Yes. Okay, so kita boleh conclude bahawa Q equal to Q transpose kan. So kalau kita transpose pun kita akan dapat matrix yang sama. Dan kita katakan dia symmetric. Okay, dan kita dah memenuhi syarat yang pertama bagi convexity. Dan kita perlu check yang seterusnya positive semi-definite kat sini. Okay, macam mana kita nak determine matrix X either positive semi-definite ataupun tak. Okay, so for any value of X. Okay, so maksudnya X, vector X ini, okay, X1, X2 itu boleh negative value, boleh 0, boleh positive value. Okay, itu kita katakan dia sebagai any value. Okay, any element of real number. So macam mana kita nak check? Okay, so based on Sylvester's criterion tadilah. Okay, so X transpose QX mesti greater than or equal to 0. Kan? So saya bagi contoh dekat sini. Okay, so X tadi, X1, X2. Okay, so times dengan Q, 1 minus 1 minus 1, 1. Okay, so X1 dan juga X2. Kita nak check greater than 0 or not. Boleh cuba solve ataupun boleh cuba determine sama ada Q adalah positive semi-definite ataupun tidak. Okay, so cuba solve sehingga the simplest form. Saya bagi masa mungkin 1 minit, 2 minit untuk awak try. Boleh kah? So apa solution dia? Solution dia adalah S1 square plus S2 square minus 2S1 S2. Is it correct? Okay, so cuba factorizekan dia. Dapat apa? Okay, so ini kalau selesaikan, so awak akan dapat seperti yang Mufir highlight tadi lah. Okay, so X1 minus X2. Okay, so plus X2. Kan, so awak akan dapat seperti berikut. X1 square plus X2 square minus 2X1 X2. Okay, kalau kita factorize, kita dapat apa?
Dapat apa? X1 minus X2 square. Betul tak? Betul. Okay. So, dia mesti greater than or equal to 0 in order to satisfy positive semi-definite. Okay, so for every X1, X2, okay, so element of real number. Okay, so based on this statement ataupun this solution, bolehkah kita conclude bahawa dia adalah positive semi-definite untuk for all value of X? Boleh. Kan? So bolehlah. So maksudnya for any value of X, so awak boleh cuba ganti ataupun yang ni straightforward saja. Okay. So kalau X1, X2 adalah negative value, so still since kita punya solution dekat sini adalah okay, square. Okay, so kalau negative operation dalam ni pun, so kita still akan dapat katakanlah minus 3, okay, square, so kita akan dapat 9. So kita akan dapat positif. Okay, so idenya for all values of X1, X2, okay, so especially X1, X2 tu adalah negatif. Okay, so since kita ada square, okay, so still kita akan dapat, okay, expression ini dipenuhi. Okay, so maksudnya expression positif semi-definite ini mesti dipenuhi. Kan, so kalau awak negative sign, so awak akan dapat, okay, so solution dekat sini. Okay, so greater than 0. Okay, kalau untuk X1, X2 equal to 0, okay, so kalau X1, X2 both equal to 0, okay, then awak akan dapat kat sini 0 lah. Kan, so sama juga untuk case. Okay, so X1, X2 positif, positif. Okay, dan kita akan dapat solution dekat sini greater than 0. Then, okay, so syarat greater than or equal to 0 ni dipenuhi. Dan kita katakan dia sebagai, okay, so Q is positive semi-definite. Okay, so then, okay, theorem atas tadi dipenuhi. Okay, so maksudnya dia convex. Okay, convex function. Okay, apabila convex function, then kita boleh find minimizer. Okay, untuk the given function. Okay, so basically untuk case positive semi-definite, so dia not strict, okay, sama ada dia ada single solution ataupun infinitely many solution. Okay, because of sign greater than or equal to tadi. Okay, so kalau sign greater than, so exactly dia ada just single solution. Bolehkah yang ni? Boleh. Okay, so cuba example seterusnya. Okay, so Q equal to 1001. Okay, so ini kita dah check tadi bahawa Q, okay, equal to Q transpose, then dia symmetric. Okay, then kita perlu check positive semi-definite. Adakah dia memenuhi positive semi-definite? So cuba check based on Sylvester's criterion tadi.
It is positive semi-definite. Positive semi-definite kan? So maksudnya awak just proceed seperti example tadi. Okay, dan kalau awak solve, awak akan dapat x1 square plus x2 square. Okay, so greater than or equal to 0 for x1, x2, element of real number. So any value. Positif ke, negatif ke, 0 ke, so dia memenuhi greater than or equal to. Okay, dan kita katakan dia sebagai positive semi-definite. Okay, so since dia symmetric, then dia satisfies convexity tadi. Okay, dan kita katakan function itu adalah convex, dan minimization bagi function tersebut, kita akan dapat minimizer. Okay kan? So itu satu cara. Ataupun cara yang lebih mudah adalah based on Sylvester's criterion ini. So if dia symmetric, so straightforward kita boleh compute daripada Q. Okay, sebagai contoh example 1 tadi. So instead of kita compute X transpose QX, okay, so kita boleh straightforward compute Q ini. Okay, by kita panggil sebagai leading. Okay, so principal minor. Okay, so ini awak akan belajar nantilah dalam optimization. Okay, tahun 3. Okay, so bagi tahun 3 yang ada dalam kita punya kursus ini, subjek ini, so itu advantage untuk awak lah sebab awak dah belajar kan. Okay, so leading principal minor maksudnya untuk 2 by 2 matrix, so first kita tengok elemen okay, A11 ini. So kalau A11 greater than 0 dan juga determinant untuk okay, so 2 by 2 matrix tadi. Okay, so greater than 0. Okay, greater than or equal to lah. Okay, ataupun salah satu. Okay, kita katakan dia sebagai okay, positive semi-definite. Okay, sebagai contoh dekat sini. Okay, so A11 okay, equal to 1. Okay, so greater than 0. Okay, dan determinant bagi matrix ini. So AD tolak BC. Okay. Okay, kita akan dapat 1 minus 0. Okay, kita akan dapat 1. Okay, so greater than 0. Okay, so maksudnya dia memenuhi positive semi-definite lah. Boleh ke? Okay, so positive semi-definite ataupun dia ada signs greater than or equal to ataupun salah satunya mesti greater than. Okay ke? So cuba kita tengok. Okay, yang ni pun samalah kalau awak test. Okay, so leading principal minor. By leading principal minor, so straightforward kita boleh tentukan A11 equal to 1. Okay, so greater than 0. Dan keseluruhannya adalah determinant bagi matrix. Okay, juga kita akan dapat equal to 1. Okay, dan kita boleh conclude positive semi-definite. Okay, so cuba kita tengok contoh yang lain. Okay, untuk leading principal minor ini. Okay, so saya tulis kat sini. Okay, so principal minor test. Okay. Okay, so another method
another method to find the so definiteness of a symmetric matrix Q is to use so principal minor. Okay, so dia punya definition secara umum tu awak boleh tengok lah nanti. Okay, so idenya seperti yang saya explain tadi. Okay, so yang ni awak boleh check lah. Okay, so untuk guna leading principal minor ni, syarat dia mesti matrix tu mesti positif. Mesti symmetric. Okay, so kalau tak dia tak valid. So cuba tengok contoh untuk case yang tadi, bagi matrix Q equal to so 1 minus 4 0 1. Okay, so cuba check. By leading principal minor, dia satisfy tak? Okay, so yang ni kalau kita check memang dia tak symmetric lah. Kan? Okay, 1 negatif 4, 0 1. Okay, so ideanya dekat sini, so kalau awak tak check matrix tu dia symmetric ataupun tak, so kalau awak terus implement, so awak akan dapati A11 ini equal to 1, okay, so greater than 0. Okay, so then determinant bagi matrix Q, okay, awak akan dapat juga equal to 1. Kan? So ideanya dekat sini, leading principal minor, okay, akan valid apabila matrix tu adalah symmetric. Okay, dan konteks ini, okay, kita tahu bahawa Q ni not symmetric walaupun dia menghasilkan jawapan positif semi-definite, okay, ataupun positif definite. Tapi sebenarnya kita dah check tadi bahawa okay, so dia not positif semi-definite, kan? Okay, so maksudnya untuk case yang ni kita perlu guna Sylvester's criterion lah. Okay, bagi matrix yang tak memenuhi symmetric, okay, ataupun not symmetric, so kita perlu check guna kaedah Sylvester's criterion tadi. Tapi kalau matrix tu adalah symmetric, so kita boleh shortcut, kita boleh guna leading principal minor untuk simplifykan dia. Boleh kah? Okay, so cuba tengok contoh dekat sini. So contoh seterusnya, okay, so katakanlah Q diberikan sebagaimana berikut. Okay, so straightforward kita boleh tentukan bahawa matrix ini adalah symmetric, kan? Okay, dan kita boleh terus guna leading principal minor. Okay, so kalau awak check, so awak akan dapati A11, okay, so equal to 8 dekat sini. Okay, so first element bagi entry A11, okay, so greater than 0. Manakala determinant bagi matrix Q ini, okay, awak akan dapat 0. Okay, so ini boleh katakan sebagai okay, so greater than or equal to 0 lah. Okay, dan
memenuhi positif semi-definite. Boleh kah? Okay, so cuba untuk case Q is given by the following matrix. Okay, boleh try tak? Is not symmetric, so it's not a LPM. Kan, so daripada matrix tu dia tak tak symmetric. So kita boleh conclude bahawa dia tak positive semi-definite lah. Okay. So caveat dekat sini, kalau awak tak berhati-hati, okay, so kalau awak tengok, okay, so A11 greater than 0, dan kalau awak compute, okay, so determinant untuk okay, so square matrix 2 by 2 dekat sini, so awak akan dapati, okay, so katakanlah kita wakilkan dia dengan yang ni D1, okay, so yang ni D2, okay, so determinant bagi matrix 1, 0, 2, 4, okay, so awak akan dapati dia just equal to 2 greater than 0, then D3, okay, so determinant untuk keseluruhan matrix Q ni, okay, awak akan dapat 20. Kan, so kalau awak tak be careful, so awak akan katakan dia sebagai positif semi-definite lah. Boleh ke? Okay, so tu cara, tadi kita tengok Sylvester's criterion dan juga leading principle minor. Okay, so leading principle minor can be used for symmetric matrix saja. Okay, so cara yang seterusnya untuk kita check definiteness sebagai matrix. Okay, so saya salin dulu lah. Okay, so to check definiteness for matrix Q, okay, satu Sylvester's criterion. Okay, then leading principle minor. Satu lagi based on eigenvalue. Okay, so yang ni ada dalam chapter 1 tadi kan, dia highlight. Okay. So cuba perhatikan dekat mana dia ada highlight tadi berkaitan dengan eigenvalues. Salah satu cara. Okay, so yang ni tadi kan. So non-negative eigenvalues merujuk kepada okay, so positive semi-definite. Okay, so kita cuba tengok. Okay, cara yang seterusnya untuk tentukan definiteness sebagai matrix ini.
Okay, so ini kita dah tengok tadi. Sylvester's criterion, leading principal minor, dan sekarang kita nak tengok pada eigenvalues. Okay. We can determine the definiteness of a symmetric matrix by computing its eigenvalues. Okay, so lambda 1, lambda 2, lambda n. Okay, sekejap. We can determine the definiteness of a symmetric matrix by computing its eigenvalue. Okay, so ini. Okay, since so katakanlah symmetric matrix ini sebagai Q. Okay, since Q symmetric matrix of order n by n square matrix, therefore all its eigenvalues, lambda 1 till lambda n are real, then Q is yang pertama positive definite if and only if all lambda I, so for I 1 till n greater than 0, okay, positive semi-definite if and only if all lambda I greater than or equal to 0. Okay. Yang ketiga, negative definite if and only if all lambda I less than 0. Okay, negative semi-definite if and only if all lambda I is less than or equal to 0. Okay, 4. Yang kelima, indefinite if and only if some lambda I greater than 0 and some lambda I, okay, so some lambda j is for I not equal to j less than 0. Okay. So sekejap sebelum kita masuk kepada yang ni. Okay, bagi leading principal minor tadi, so saya tak highlight semua. Okay. Okay, so untuk leading principal minor, okay, so let Q be a symmetric n by n matrix, then Q satu positive definite yang kita tengok tadi if and only if
Okay, so D1 greater than 0, D2 greater than 0 dan seterusnya sampai Dn greater than 0. Okay, so ingat D tadi refer kepada, okay, so D1 A11 tadi. Okay, so first element bagi matrix. Okay, so D2, okay, so determinant bagi matrix 2 by 2. Okay, sampailah kepada Dn, determinant bagi matrix n by n. Okay, so untuk positive definite, okay, so semua mesti greater than 0. Okay, untuk positive semi-definite, so kita boleh tengok dia sama saja. Cuma salah satu daripada determinant ini, okay, salah satu, in case ada salah satu greater than or equal to, so kita katakan dia sebagai positive semi-definite. Okay, yang ketiga, negative definite if and only if. Okay, so dia D1 less than 0. Okay, so D2 greater than 0. Okay, so D3 greater than 0. Okay, so D4 less than 0. Sekejap. So D1 less than 0, D2 greater than 0, D3 less than 0, D4 greater than 0 dan seterusnya. Dia ikut pattern sebagaimana berikut. Okay, so D1 less than 0. Okay, untuk ganjil, D1 less than 0. Begitu juga untuk D3, D5 dan seterusnya. Okay, untuk genap, D2 greater than 0, D4 greater than 0, D6 greater than 0 dan seterusnya. Kita katakan dia sebagai negative definite. Okay, dan the same definition untuk negative semi-definite. Okay, so salah satu mesti ada. Okay, so at least less than or equal to ataupun greater than or equal to. Boleh kah? Okay, ni untuk positive, leading principal minor. Okay, so tadi kita tengok untuk case Sylvester's criterion. Okay, so cuba kita tengok lagi sekali. Okay, untuk case Sylvester's criterion, okay, so Q, okay, so symmetric positive definite. Okay, okay, diberikan oleh persamaan berikut lah. Okay, so untuk positive definite, greater than 0. Okay, greater than or equal to 0, positive semi-definite, negative definite, less than 0, negative semi-definite, less than or equal to 0. Okay, teorem yang pertama. Teorem yang kedua, leading principal minor. Okay, so dia memenuhi syarat positive definite, semua greater than 0. Positive semi-definite, salah satu mesti ada greater than or equal to. Okay, so negative definite, dia selang-seli. Okay. So D1 mesti minus dulu. Okay, so ganjil minus dan genap positif. Okay, so begitu juga untuk negative semi-definite. Salah satu daripada sign mesti ada greater than or equal to ataupun less than or equal to. Boleh kah? Siapa? Ada apa soalan? And Christina? Dah faham dah, Doktor. Dah faham Okay. So, mungkin you boleh unmute kalau ada apa-apa sebab saya mungkin terlepas pandang kalau dekat chat. Okay. So, cuba kita tengok beberapa exercises lagi. Okay, so contoh based on leading principal minor. Satu lagi example. So, in case diberi, okay, so Q. Okay, so yang ni terpulang kepada ni maksudnya dalam different notation digunakan dalam buku yang berbeza, rujukan berbeza. Setengahnya dia wakilkan A bagi merujuk pada matrix.
Okay, untuk case kita just consider Q sebagai matrix. Okay, so consider the following matrix, 3 by 3 matrix. Okay, so check definiteness of this matrix. Okay, so kita nak guna yang mana satu? Leading principal minor ataupun Sylvester's criterion? The linear, the LPM one. Okay, so leading principal minor in case kalau Q equal to Q transpose kan. Tapi yang ni kita check. Okay, so Q equal to Q transpose. So boleh check. Okay. Okay, so when Q equal to Q transpose, so for simplicity, kita boleh straightforward guna leading principal minor lah. Okay, instead of kita guna Sylvester's criterion. Okay, so by leading principal minor, cuba check. This matrix positive definite, positive semi-definite, ataupun sebaliknya. It is positive semi-definite. Is the value of determinant is greater than 0. Okay. So D1 you dapat 3. Okay. So D1 just straightforward je. 3. Okay, so D2 determinant bagi 2 by 2 matrix you dapat 3. Dan seterusnya D3. Okay, so 3 by 3 matrix so you dapat 3 juga. Okay, so kita katakan sebagai positif definite ataupun positif semi-definite. So nanti kita akan tengok in detail. Okay, so itu untuk leading principal minor. Okay, so satu lagi yang by eigenvalues ini. So cuba kita tengok contoh. Okay, so example. Okay, so kalau soalan tu just okay, so minta awak find ataupun determine definiteness bagi matrix tanpa merujuk pada mana-mana kaedah. So awak boleh gunalah yang mana-mana yang awak rasakan simple, okay. Tapi kalau dinyatakan, okay, so find, okay, determine the definiteness of the given matrix using eigenvalues. So maksudnya awak kena tunjuk lah. Okay, sebab tu kita kena tengok ke semua kaedah ini. Okay, so example. Okay, so given Q equal to, okay, so 5, 3, 3, 2. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan bahawa, okay, so by eigenvalues, so kita boleh tentukan. Okay, so matrix ini positive definite ataupun sebaliknya. Macam mana kita nak buat? Okay, so kita kena find eigenvalues. Okay, so find eigenvalues. Okay, sebagaimana berikut. Okay, so eigenvalues diberikan oleh, okay, so Q minus lambda I. Kan, so Q 5, 3, 3, 2. Okay, so minus dengan lambda. Okay, so times dengan identity matrix. Okay, dan kita akan dapat okay, seperti berikut. Betul kah? Betul. Okay, so 5 minus lambda. So 3, 2 minus lambda kan. Okay, so ini pun sama lah. So then awak find determinant bagi matrix 2 by 2 ini. Okay, so find determinant bagi matrix ini. So dan awak akan dapat, okay, so AD tolak BC.
Okay, then awak akan dapat, okay, so lambda square minus 7 lambda plus 1. Then factorizekan dia, so awak akan dapat lambda 1, okay, 0.146 dan lambda 2, 6.854. Okay, so ideanya dekat sini saya nak tunjukkan bahawa, okay, so since kita factorizekan lambda tu, kita akan dapat both eigenvalues are positive. Okay, then so kita perlu check dekat sini lah. Okay, so then dia positive definite ataupun positive semi definite kalau ada salah satu, okay, sign is greater than or equal to. Boleh? Boleh. Okay, so cuba recap balik apa yang kita dah bincang hari ni. So kita nak find, okay, so given this function, nanti kita akan tengok, okay, macam mana kita nak transform daripada general form kepada standard form. Cuma hari ni saya just highlight bahawa, okay, so given standard form ini, okay, so kita perlu check, okay, convexity bagi matrix ini sama ada dia convex ataupun tak. Okay, so convexity itu merujuk kepada, okay, so minimizer. Okay, so since kita deal with minimization problem, okay, so if kita tentukan convexity, yang mana convexity diwakili oleh symmetric matrix dan juga, okay, so definiteness mesti positif semi definite ataupun positif definite. Okay, daripada situ kita boleh tentukan, okay, so dia convex dan dia ada local minimum ataupun local maximum. Okay, betul ke? So local minimum lah. Okay, so kalau max baru local maximum, itu kita akan tengok nanti. Okay, so ideanya untuk case minimization problem, dia mesti convex. Okay, dan baru kita boleh find dia punya minimizer. Dan awak boleh check lah dekat sini. Okay, so awak boleh baca seterusnya dan boleh check untuk exercise 7.1 ini. Okay, so consider the quadratic function in the standard form where matrix Q is n by n matrix, okay, then symmetric. Okay, then dia minta kita prove that so X transpose QX less than 0. Okay, so based on theorem tadi, so kita dah tengok X transpose QX less than 0 merujuk kepada, okay, so negative definite. Okay, so negative definite. Okay, so untuk case negative definite, okay, kita katakan dia sebagai unbounded below. Okay, so unbounded below, so maksudnya dia, okay, so max function lah. Okay, kalau negative definite, so maksudnya kita akan dapat max. Okay, dalam konteks soalan ini, okay, so given function tu adalah minimization function. Okay, so kita boleh prove bahawa, okay, untuk case Sylvester's criterion less than 0 ini, then kita akan dapat, okay, so unbounded below. Okay, so maksudnya dia unbounded below lah. Okay, dan seterusnya prove that Q is positive semi-definite. Okay, so yang ni tadi cuma dia greater than or equal to 0. Okay, but not positive definite. Then either F is unbounded below or it has infinite number of solution. Okay, so untuk case greater than or equal to, okay, so of course kita akan dapat it has infinitely many solution lah. Okay, dalam konteks yang ni. Okay, so dia bukan unbounded below. Unbounded below untuk case yang A.
Okay, dan yang C ni true or false, F has unique minimizer if and only if Q is positive definite. Okay, so ingat so positive definite, okay, so dia refer kepada strict condition. Okay, sama ada strict local ataupun global. Okay, so dia bergantung kepada X lah. Okay, so kalau X itu adalah restricted kepada certain interval, okay, so dia local minimum, okay, strict local, tapi kalau dia tak nyatakan, okay, so strict global. Okay, dan awak boleh tengoklah straightforward definition expression 7.2 itu adalah dual untuk quadratic programming. Okay, so kita dah tengok untuk case yang linear programming, so kita akan dapat yang ni kan. Okay, so untuk case dual bagi quadratic programming, so kita okay, consider yang ni juga. Okay, nanti kita akan bincang kemudian lah. Okay ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? No question from me. Yang lain? Doktor nak tanya, Ya. kalau yang positive definite tu semua yang kalau 2 times 2 matrix D1 dengan D2 tu kena lebih besar daripada kosong. Tapi Betul. kalau PSP tu positive semi definite, kita punya D salah satunya kena greater than or equals to 0. Betul. Okay. Okay, so tengok kepada theorem tadi. Okay, dan okay, sebelum kita tamatkan kuliah ni mungkin sekejap saya tengok. Okay, so one last question. Mungkin kita boleh tengok dekat sini. Okay, so katakanlah function diberikan oleh, okay, seperti mana berikut. Okay, so 2 plus 2x1, okay, so plus 3x2 minus x1 square minus x2 square. Kan, sudah highest degree 2, so dia quadratic function lah. Okay, so quadratic function of, okay, so 2 variables. Okay, so ingat yang ni refer kepada variables. Kita ada x1 dan juga x2. Okay, mungkin dia akan jadi, okay, so f R3. Okay, so awak jangan confuse lah. Yang ni bukan merujuk kepada cubic, yang ni merujuk kepada variables yang terlibat. Okay, so mungkin dia akan jadi 2x1, x2, x3. Okay, so minus x1 square minus x2 square minus x3 square. Macam tu contohnya. Sorry. X3 square. Okay, so still the highest degree adalah 2. Okay, kita katakan dia sebagai quadratic function. Okay, tapi 3 variables. Okay, so saya highlight sini untuk elakkan daripada kekeliruan lah. So maksudnya dekat sini R2 refer kepada 2 variables. Okay, so based on, okay, so function of 2 variables ini, quadratic function. Okay, so find, okay, so find the point of local max ataupun local min. Okay, so if exists, okay, so for the above function. Okay, yang ni kita akan bincang minggu depan, cuma saya just nak highlight je. Okay, so yang ni yang saya katakan sebagai general function ataupun general form, okay, dalam bentuk expression macam ni. So macam mana kita nak convert, okay, so general form. Macam mana kita nak convert kepada standard form. Okay, nanti kita akan bincang lah nanti. Okay,
Cumanya dekat sini kita just nak highlight. Okay. Okay, so kita tahu based on dalam video yang saya dah share sebelum ni. Okay, so first derivative. Okay, so first derivative. Okay, so expression ini merujuk kepada multi-variables lah. Okay, kita ada more than 2 variables. Okay, kalau one variable, okay, so single variable. Okay, notation yang kita guna seperti biasalah f prime kan. Okay, so f double prime untuk second derivative. Okay, so yang ni second derivative. Okay, so nabla square f ini second derivative. Kan? So first derivative sama juga untuk case single variable, merujuk kepada case single variables, yang ni multi variable. Okay, so multi variables. Untuk case multi variables, so first derivative dan second derivative diberikan oleh notation berikut. Okay, so first derivative kita nak find critical point kan. So, ingat balik, so critical point. Manakala second derivative kita nak find extreme point. Okay, maksudnya kita boleh tentukan max ataupun min solution tu based on extreme point. Okay. Okay, so daripada soalan ini, so kita boleh guna first derivative. Okay, so gradient f. Okay, so kita katakan dia sebagai gradient. First derivative gradient. Second derivative kita panggil dia Hessian matrix. Okay, Hessian matrix. First derivative gradient vector. Okay, kita akan tengok. Okay, so gradient first derivative berapa kita dapat kat sini? So gradient fx. Anyone? So maksudnya kita just find partial derivative kan? Okay, partial derivative respect to x1 df dx1. Okay, so kita akan dapat, okay, so partial derivative respect to x1 daripada function ini. Okay, awak akan dapat 2 minus 2x1. Okay, manakala partial derivative respect to x2. Okay, so awak akan dapat 3 minus 2x2. Okay, so critical point mesti equal to 0 dan kita boleh tentukan lah. Okay, so x1 equal to 1, x2 dekat sini equal to 3 over 2. Okay, so stationary point diberikan oleh 1, okay, so 3 over 2. Kemudian kalau kita find second derivative, ni saya just tunjuk je, daripada situ kita just find, okay, second derivative, so daripada sini, okay, so derivative respect to x, x1, so kita akan dapat 2, derivative respect to, okay, so dx1, dx2, 0, so begitu juga untuk, okay, so yang ni, so kita akan dapat 0 minus 2, okay. So daripada sini kita boleh tentukan lah. Okay, so D1 dekat sini, oh sini negatif. Negatif 2. Okay, so negatif 2. So idenya D1 equal to negative 2, D2 equal to 4. Okay, then kita conclude bahawa Hessian matrix ini, okay, is negative definite. Okay, sebab, okay, D1 minus, okay, so D2 positif. Kan, saya cuba check balik. Based on leading principle minor tadi. Okay, so D1 negatif, D2 positif. Leading principle minor. Dan of course kita perlu check dululah. Kan, so kita perlu check matrix ini adalah positif. Adalah symmetrics. Okay, so ini kita wakilkan dengan F bentuk Hessian matrix. So F equal to F transpose dan symmetrics. Then kita check positif ataupun definiteness.
Okay, so kita akan dapat Hessian matrix ini adalah negative definite. Okay, so kalau negative definite, okay, so yang ni saya nak highlight tadi sebagai penutup. Okay, so kalau negative definite, okay, kita katakan dia sebagai strict concave, okay, ataupun local max. Okay, so ini awak boleh, okay, so relate dengan apa kita bincang tadi. So untuk yang kita bincang tadi, okay, basically positive definite ataupun positive semi definite, dan kita katakan dia sebagai strict convex ataupun local mean. Okay, so yang ni dia punya kontra lah. So kalau negative definite, okay, kita katakan dia sebagai strict concave dan local max. Boleh So yang tu at least hari ni kita dah tengok berkaitan dengan convexity, okay, merujuk kepada minimizer, dan juga concavity merujuk kepada maximizer. Okay, bergantung kepada definiteness bagi matrix dan juga symmetric matrix. Okay, so saya tutup kita punya kelas sampai sini. Ada apa-apa mungkin kita boleh bincang kemudian. Okay ke semua? Okay. Okay, so nanti awak boleh tengok balik lah. Kalau ada apa-apa kita boleh bincang balik. Okay, so thank you semua. Thank you, Doctor. Okay, Thank you, Doctor. Okay, thank you. Thank you, Doktor.